Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina al-mustafa rasulil amin wa imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Ana diberikan kepada kita kesempatan, masih diberikan kepada kita ruang dan peluang untuk kita berada di dalam bulan Ramadan, untuk kita sama-sama mengambil sebanyak mungkin kelebihan-kelebihan, faedah-faedah yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan dengan Ramadan yang didatangkan kepada kita pada tahun ini memberikan kepada kita sejuta kebaikan dan menghapuskan berjuta-juta kesalahan, keburukan dan segala ketaksiran yang telah kita lakukan dalam diri kita, asbab daripada bulan Ramadan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bila kita berada dalam bulan Ramadan, di antara perkara yang boleh menjentik hati kita untuk kita merasai kepentingan kita berada di dalam bulan Ramadan dan kepentingan kita menghayati dan mengambil peluang bulan Ramadan yang Allah berikan kepada kita ini adalah dengan kita mengetahui kenapa Ramadan itu diberikan kepada kita dan kenapa kita sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini perlu kita mengambil peluang ini dengan sebaik-baiknya. Puasa ni adalah satu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menguatkan diri kita. Kerana diri kita ini hakikatnya, secara hakikatnya bukan hanya semata-mata fizikal diri kita. Diri kita ini yang Allah Ta'ala ciptakan ini terdiri daripada dua perkara yang penting. Yang satunya kita boleh nampak, iaitu fizikal kita, jasad kita. Dan perkara yang kedua yang Allah Ta'ala jadikan dalam diri kita ini adalah ruh kita. Kerana itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, Allah Taala jadikan kita ini dengan tujuan untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan kita menguatkan roh yang ada dalam diri kita. Jadi tengok macam satu, tapi sebenarnya ada dua. Satu yang nampak pada zahir dan yang satu lagi kita tak nampak pada zahir, tetapi yang lebih penting tu adalah yang tak nampak. Sekarang perjalanan hidup kita ini daripada mula Allah Ta'ala ciptakan kita. Bila tu kita tak tahulah kan. Kerana roh itu adalah urusan Tuhan, urusan Allah Subhanahu wa taala, kita tak tahu. Tetapi ialah yang mula-mula sekali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala ciptakan roh dan kemudian barulah Allah Ta'ala ciptakan jasad. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ibarat roh dan juga jasad ini seperti mana manusia ataupun seperti mana tuan unta dan unta kan? Seperti mana tuan dan juga unta. Unta itu adalah tunggangan, adalah satu alat yang digunakan oleh tuan dia untuk
mendapat kebaikan-kebaikan, untuk mendapat manfaat-manfaat. Dia guna unta itu untuk dia perjalanan jauh, dia gunakan unta itu untuk pergi berdagang, untuk dapatkan manfaat. Jadi begitu juga kita dengan jasad, roh kita dengan jasad. Roh itu adalah Tuhan dalam diri kita. Adapun jasad kita ni, yang ada pada diri kita ni adalah seperti mana tunggangan tadi. Jadi roh itu dia menggunakan jasad kita ini untuk mendapat kebaikan ataupun melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang ayat yang selalu kita sebut, yang selalu kita baca, Allah Taala berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala suruh siapa tu? Allah Ta'ala suruh ruh kita lah. Ruh kita tu yang akan menggunakan jasad kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ruh kita itu baik, ruh kita itu sihat, ruh kita itu berada dalam keadaan yang dapat melaksanakan tugas dia dengan baik, maka jasad kita juga akan melaksanakan segala perintah yang dikeluarkan oleh roh tersebut. Jadi kita ni, roh ni tuan lah. Jasad kita ni nampak zahir macam tuan, tapi bukan tuan sebenarnya. Jadi bila kita masuk saja bulan Ramadan, ini adalah peluang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk kita menguatkan roh kita. Nampak pada zahir jasad tu macam lemah kan? Bila kita puasa kita tak makan, bila tak makan rasa lemah lah badan. Sepatutnya macam tu lah sifat jasad, sifat fizikal. Tetapi dia berbeza dengan roh, kerana roh itu bukan makanannya seperti mana jasad. Kerana roh itu makannya adalah ibadah. Makanan kepada roh adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanan kepada roh. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bulan Ramadan dan jadikan kepada kita ibadah puasa itu sebagai satu kewajipan. Itu adalah satu perkara yang sangat besar yang disebut sebagai anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana solat. Solat itu nampak seperti mana satu bebanan bagi orang-orang yang rasa beratlah dengan solat. Dan solat itu memang berat. Sebab tu kita kena minta tolong kepada Allah untuk kita merasa ringan dengan solat. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun. Rasa benda tu besar illa 'alal khashi'in, kan, pada orang-orang yang khusyuk. Adapun kita dalam ibadah berpuasa sama saja seperti mana solat, kerana ia adalah satu suruhan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita menguatkan roh kita dan kita menggunakan jasad kita itu untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat tadi Allah Taala tak berhenti dekat tu. Allah Taala sebut apa? Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tak menghendaki daripada kamu rezeki. Kerana Allah Ta'ala jadikan kita ni, roh kita ni, jadikan diri kita ni adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah, dan bukan nak suruh guna jasad kita ni untuk semata-mata mencari rezeki. Dan Allah Ta'ala bukannya nak jadikan kita, roh kita dan jasad kita ini untuk kita berimatkan kepada Allah. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut innallaha huwar razzaq dzu quwwatil matin. Allah Ta'ala itulah yang memberi rezeki dan mempunyai kekuatan mutlak untuk menentukan rezeki kita sikit ataupun banyak. Itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Urusan kita apa? Urusan kita adalah menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu melakukan ibadah. Jadi kalau roh kita kuat, maka kita akan menggunakan jasad kita itu untuk kita mengabdikan diri kepada Allah, bukan semata-mata untuk kepentingan dunia kita, cari rezeki, cari makan. Sebab itulah bagi setengah orang yang mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik dan hidayah. Setengah orang bila masuk bulan Ramadan, dia tak nampak kepentingan ibadah tu. Dia nampak kepentingan apa? Kepentingan yang bersifat dunia.
Dia nampak orang nak berniaga apa, dia nampak tak salah berniaga tu, bukan kata masalah berniaga, bukan masalah buat bisnes tu satu kesalahan, tidak. Tetapi sekiranya meletakkan matlamat tujuan kehidupan dunia itu mendahului matlamat akhirat, maka kita telah menyalahi maksud tujuan Allah Ta'ala menciptakan kita, iaitulah Allah Ta'ala ciptakan kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita letakkan rezeki itu sebagai yang utama, ibadah kita akan tertinggal. Sebab itulah pada bulan Ramadan ni ramai orang berniaga sampai tak puasa. Berniaga tak puasa, pergi di berniaga kat bazar Ramadan panas kan, tinggal puasa. Sayanglah, kerana dia mengambil tujuan dunia, dia meninggalkan maksud Allah Ta'ala ciptakan kita untuk mengabdikan diri kepada Allah. Jadi rugi lah kan. Ada yang berniaga waktu siang sampai bersiap berniaga daripada pagi, awal pagi tu sampai ke petang, akhirnya letih tak larat, balik tidur kan, tak pergi sembahyang tarawih. Maka itu satu kerugian, kerana kita telah mengambil perkara yang Allah Ta'ala sebut, ma uridu minhum min rizqin, aku tak minta pun kepada kamu rezeki, bukan minta kamu bagi rezeki dekat aku, kerana akulah yang memberi rezeki. Begitu juga dalam bab solat. Kita boleh kait ibadah puasa dengan solat ni dia seiring. Dalam Al-Quran banyak ayat Al-Quran yang sebut solat, puasa, zakat. Allah Ta'ala sebut apa? Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Suruhlah ahli keluarga kamu mendirikan solat, wastabir 'alaiha, dan kita kena bersabar dalam nak menyeru ahli keluarga kita menunaikan solat. Dalam puasa pun sama juga. Kita kena menyuruh ahli keluarga kita menunaikan ibadah puasa, dan kita kena bersabar dalam kita menyuruh mereka untuk berpuasa. Allah Ta'ala sebut la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Sama juga macam ayat tadi, cuma bentuk ayat berbeza tapi maksudnya bawa maksud yang sama. Allah Ta'ala kata kami tak minta rezeki daripada kamu. Yang ayat tadi dia semua apa? Ma uridu minhum min rizqin. Yang ayat ni sebut la nas'aluka rizqak nahnu narzuquk, bahkan kami yang beri rezeki. Yang tadi Allah Ta'ala sebut ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Maksudnya hidup kita ni, kita kena letak matlamat tujuan akhirat itu mendahului daripada tujuan dunia. Bila kita letak matlamat hidup kita akhirat, maka Allah Ta'ala akan bagi dunia kepada kita. Kalau kita meletakkan ibadah itu satu keutamaan dalam bulan Ramadan ini, maka rezeki, kerja buat kita untuk cari rezeki itu akan jadi mudah. Dan kita berniaga walaupun tak banyak, tapi kita akan dapat rezeki yang berkat. Dan walaupun masa berniaga kita tak banyak, contoh seminggu kita berniaga beberapa hari saja, tapi keuntungan yang kita dapat memenuhi sepenuh keperluan kita untuk hari raya kita contohnya. Tapi kalau kita duk ligan, nak kerja siang malam sampai tarawih pun tak pi, puasa pun kadang-kadang terpaksa tinggal dan sebagainya, menyebabkan kalau kita dapat banyak pun mungkin rezeki yang kita dapat itu adalah rezeki yang tidak diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila tak berkat, maka dia tak boleh guna untuk kebaikan yang banyak. Kerana maksud berkat tu apa? Ziyadatul khair. Bila rezeki kita berkat, maka akan bertambah kebaikan-kebaikan yang banyak. Kita buat apa pun jadi dapat manfaat tu banyak, daripada kita dapat rezeki yang banyak tapi manfaat pada akhirat tak ada. Mungkin duit tu habis banyak duk benda-benda yang tak ada manfaat. Orang yang dapat duit sikit tapi berkat, dia boleh sedekah, dia boleh ada orang buka untuk buat iftar, dia boleh pergi bagi sumbangan untuk iftar. Itu di antara keutamaan yang kita kena fikir dalam bulan Ramadan ni. Kita kena fikir apa kebaikan-kebaikan yang kita boleh buat sebanyak mungkin, walaupun kita buat tu benda tu sikit-sikit. Orang satu bahagian mungkin kena bagi sampai 200-300 contohnya. Kita bagi sebahagian yang kita mampu, tapi kita nak bagi, kita boleh bagi. Sebab ada orang yang dia ada duit banyak kan, duit melimpah ruah,
perniagaan dia memang maju, dapat sampai berpuluh-puluh ribu pada bulan Ramadan, tapi dia tak mampu nak keluarkan walaupun satu bahagian untuk dia pergi bagi kepada orang-orang yang memerlukan, sama ada fakir miskin ataupun masjid-masjid yang buka untuk iftar Ramadan. Jadi tujuan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bulan Ramadan ni kepada kita, Allah Taala bagi kepada kita untuk kita mengembalikan ataupun untuk kita melihat kembali tujuan maksud Allah Ta'ala menciptakan diri kita adalah untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sidang penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi bila kita dah berada dalam Ramadan ni, kita kena sentiasa menghayati hadis yang memang lazim lah, mesti kita baca hadis ni. Kita kena pegang bersungguh-sungguh. Dua hadis ni memang kita kena pegang sungguh-sungguh. Hadis-hadis lain tu kot kita susah nak menjiwai bila kita baca, tapi dua hadis ni memang kita kena menjiwai sungguh-sungguh, dan kita kena faham sungguh-sungguh, dan kita kena cuba buat sungguh-sungguh. Hadis yang sangat simple, yang sering dibaca oleh kita sendiri dan juga para asatizah yang duk mai bagi kuliah, bagi tazkirah, duk sebut dekat kita. Apa dia? Yang pertamanya, man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Kita baca hadis tu untuk kita merasai kita perlu berpuasa dengan sepenuh jiwa, puasa dengan bersungguh-sungguh. Sebab tu peluang yang Allah bagi dekat kita pada bulan Ramadan, kita kena rasa ni peluang ni, aku ni dosa banyak kan? Kita ni dosa banyak, saya pun sama lah, dosa tu tak tahu nak abang lah, memang banyak sungguh. Kalau boleh bau lah dosa kita ni, mungkin orang pun tak mau main dekat dengan kita, sebab terlalu banyak dosa kita yang mungkin kita sedar ataupun kita tak sedar. Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita. Kalau orang perempuan nak hapus dosa, salah satunya beranak kan, dia kena beranak. Jadi bila beranak tu, dengan sakit beranak tu, Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa dia. Tapi dia kena apa? Dia kena sakit tu, rasa sakit tu. Tapi bila kita duduk dalam bulan Ramadan ni, Allah Ta'ala sebut puasa dengan bersungguh-sungguh, maka Allah Ta'ala akan ghufira lahu, akan diampunkan baginya ma taqaddama min zambi, dosa-dosa yang terdahulu. Tu peluang. Sebab itulah kita sambut Hari Raya Aidilfitri ni, waktu siang ni. Waktu siang ni kita kena ambil peluang sungguh-sungguh. Jangan ada niat dalam hati kita walaupun sedikit untuk kita meninggalkan puasa, walaupun boleh ganti, bukan tak boleh ganti kan. Lepas katalah ada boleh ganti selepas pergi musafir ke sebagainya, boleh ganti, tapi tak sama. Puasa di dalam bulan Ramadan dengan kita puasa di luar daripada bulan Ramadan tak sama. Dia tak akan sama, pahala tu tak akan sama. Sama macam kita semayang. Kita semayang dalam waktu dengan kita semayang di luar waktu kan, qada contohnya, maka dia tak akan sama. Walaupun kita tak apalah, qada lah, dia tak akan dapat pahala yang sama. Bukan kata luar waktu, beza masa pun dah berkurang dia punya pahala dia. Contohnya kita semayang fardu, kita semayang fardu zuhur, dia ada waktu fadilah, dia ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz, waktu karahah, waktu hurmah. Kita semayang pada waktu-waktu tersebut pun pahalanya sudah berbeza. Jadi bagi orang-orang yang sedar tentang kelebihan manfaat yang Allah bagi pada waktu tersebut, dia akan mengambil peluang dengan bersungguh-sungguh. Dia tak akan abaikan peluang yang Allah Ta'ala berikan itu. Semua macam puasa, Allah Ta'ala bagi kat kita 30 hari je. 30 hari untuk Allah Ta'ala hapuskan segala dosa yang ada dalam diri kita ni, yang telah mungkin yang lama, mungkin yang baru. Allah Ta'ala kata kalau puasa dengan bersungguh-sungguh, puasa dengan penuh penghayatan, mengharapkan redha daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka akan terhapus segala dosa-dosa yang terdahulu. Itu peluang. Jadi waktu siang kita puasa tu, kita jaga panca indera kita. Antara
benda yang paling kita kena jaga, ada dua benda lah. Kalau selalu disebut, diperingatkan oleh para ulama, dua benda yang kita kena jaga betul-betul waktu kita puasa pada siang hari. Yang pertamanya mulut, lidah kita. Lidah kita cubalah, kalau kita tak mampu untuk kita membaca Al-Quran dengan bacaan yang banyak, seperti mana Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala boleh baca satu hari siang khatam sekali, malam khatam sekali. Kita tak boleh nak baca yang kata khatam, kita baca satu muka surat pun jenuh kan, nak boleh baca. Kalau kita tak letak waktu, kita tak boleh nak baca banyak, nak zikir banyak-banyak pun tak mampu, kita nak selawat banyak-banyak pun tak mampu. Kerana apa? Sebab kita tak ada latihan untuk kita buat ibadah tu. Maka sekurang-kurangnya dalam bulan Ramadan, tahan diri kita, lidah kita daripada mengeluarkan perkataan-perkataan yang boleh menghapuskan pahala puasa kita. Antaranya adalah al-kizbu, kan? Al-kizbu, kita bercakap tak betul. Yang keduanya al-ghibah, kita mengumpat, cakap mengumpat, kata dekat orang dan sebagainya. Ataupun kita bercakap perkara yang sia-sia, tak ada apa-apa, pergi duduk dengan kawan, sembang, ajak sembang. Elakkan perkara tersebut. Dalam bulan Ramadan ni, kalau tak boleh banyak zikir, tak boleh banyak apa pun, sekurang-kurangnya jangan buat perkara yang menghapuskan dosa kita, yang menghapuskan pahala. Minta maaf, jangan buat perkara yang menghapuskan pahala puasa kita. Kita nak tambah tak boleh, jangan duk kurang. Itu yang pertama. Yang keduanya yang kita kena jaga pada waktu siang ni khususnya adalah mata kita tu. Mata ni sebab ni zaman media sosial. Semua duduk dekat tangan, tolak sekali dia keluar gambar tu kan, dia tolak dia keluar gambar ni. Jadi mata kita tu, kita kena ada satu sensitivity, kita kena ada sensitif terhadap apa yang kita tengok. Kita tengok tu, kita kena ada rasa bersalah bila kita tengok sesuatu yang diharamkan oleh syarak. Kita buka TV, contohnya kita tengok TV, tiba-tiba keluar iklan orang tak pakai tudung, orang duk berjoget dan sebagainya. Waktu kita tengok tu, apa perasaan kita bila kita tengok tu? Ada sensitivity ataupun tidak? Kalau tak ada tu bahaya. Kalau tak ada tu bahaya. Tu tengok gambar. Kalau tengok hak di luar ni pun satu hal juga. Maksudnya kalau kita melihat suatu yang diharamkan untuk kita lihat, maka kita kena ada rasa bersalah. Dan rasa bersalah ni dia bukan datang daripada mata, dia datang daripada hati kita. Sebab tu dia panggil ghaddul basar tu, menundukkan pandangan itu. Dia bukan menundukkan pandangan sebenarnya. Menundukkan pandangan tu adalah menundukkan hati. Kalau hati kita tunduk, maka automatik mata kita akan tunduk. Kalau hati tak tunduk, mata tunduk pun boleh jadi ada keinginan juga nak tengok. Kalau kata hati tu tak mau tunduk kan, macam orang kata tutup mata kan, tutup mata, buka sikit tengok. Sebab apa? Sebab dia tutup mata mungkin sebab malu ke orang dan sebagainya, tapi hati dia nak tengok. Jadi untuk melatih mata kita tak mau tengok benda-benda maksiat tu, hati kita kena ada rasa tak mau untuk tengok. Itu sensitivity kita. Tengok, bila scroll je nampak je gambar tak elok, terus scroll, terus tolak bintang lain, tak payah tengok dah. Kalau kita buka TikTok kan, ni bulan puasa ni kita buka TikTok, tengok keluar gambar-gambar yang tak elok, terus tutup lah. Kalau boleh tu tak payahlah. Kalau kita tak boleh nak jaga diri, maka terus tak buka pun tak apa. Tak ada mudarat apa pun, kecuali lah orang menega ke apa tu lain lah cerita kan. Ni kalau kita tak ada apa-apa, buka saja tengok, maka wujudkan rasa sensitivity kita terhadap perkara yang diharamkan, khususnya berkaitan dengan mata. Ini nak jaga puasa kita ni pada waktu siang, supaya dia tak jadi puasa yang hanya lapar dan dahaga yang Nabi sebut. Kan banyak orang puasa dia hanya lapar dan dahaga tapi tak dapat apa-apa. Sebab itulah, sebab tak jaga mata. Kan mata tengok sana tengok sini, pi pasal Ramadan tengok tu, dan pi pasal raya pula. Pasal Ramadan boleh gagah lagi, pasal orang Islam banyak pi pakai tudung. Cuba pi tu pasal raya,
Tengok dengan orang pakai seluar pendeknya, tak pakai tudungnya, pakai baju ketatnya, maka pahala kita daripada 100% turun, sampai nak buka puasa. Sepatutnya kita buka puasa tu pahala kita berada pada tahap yang optimum, tapi kita tak dapat apa-apa. Illal ju' wal atash, Nabi sebut, melainkan lapar dan dahaga. Jadi pada waktu siang untuk kita mendapat kelebihan yang Allah Ta'ala sebut tadi, pada bulan Ramadan ini kita kena berpuasa dengan mengharapkan keampunan daripada Allah, mengharapkan balasan daripada Allah, dan jangan kita lupa minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana Allah Ta'ala sebut nak semayang tu minta tolong kepada Allah supaya dapat buat solat tu dengan khusyuk, maka dalam puasa pun samalah. Kita puasa ni nak bagi dapat pahala yang penuh, nak bagi dapat khusyuk dalam ibadah puasa, maka minta tolong kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Ya Allah, aku nak puasa dengan bersungguh-sungguh. Ya Allah, pada tahun ini aku berazam nak puasa dengan sebaik mungkin, maka bantulah aku ya Allah. Minta kepada Allah sungguh-sungguh, insya-Allah Allah Ta'ala akan kurniakan. Allah Ta'ala sebut mintalah kepada aku, nescaya ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepada aku akan perkenankan. Kita minta kepada Allah, ya Allah bantu aku untuk berpuasa dengan sehabis baik, Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan apa yang kita minta. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah Ta'ala akan memperkenankan doa-doa orang yang meminta. Fastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi mintalah kepada Allah, bukan minta murah rezeki je. Murah rezeki tu Allah bagi, kan, tak minta pun Allah bagi rezeki. Tapi kena minta. Ibadah ni jangan kita rasa kedekut nak minta kepada Allah Ta'ala, untuk Allah berikan kemudahan untuk kita beribadah, khususnya pada waktu siang. Dan hadis yang kedua sama juga, beza dia dekat qama saja. Yang tadi man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Berpuasa pada siang hari penuh keimanan, mengharapkan balasan daripada Allah, diampunkan dosa. Dan Allah bagi satu lagi peluang. Yang ni sebenarnya nampak macam mudah, kan, waktu malam sebab tak lapar. Tapi hakikatnya dia susah juga, dia payah nak buat, sebab dia nama dia ibadah. Kalau nama dia benda yang seronok, disukai oleh nafsu, nescaya tak apa, tak kisahlah. Dia tak perlu, dia tak susah. Nak sembang ke, nak main game ke, nak apa ni, pergi dekat kedai makan ke apa, dia tak susah. Tapi bila namanya ibadah, maka walaupun tak lapar, dia akan jadi susah. Sebab itulah Allah Ta'ala bagi lagi peluang yang kedua, iaitu pada waktu malam bulan Ramadan ni, Nabi sebut man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Nabi kata siapa yang mendirikan bulan Ramadan, malam hari tu, mula-mula pada waktu maghrib tu, kita dah buatlah benda-benda yang dinamakan sebagai ibadah. Bermula daripada kita berbuka puasa, bermula daripada kita solat maghrib secara berjamaah, kemudian kita bersiap sedia untuk pergi solat Isyak, kemudian kita solat tarawih, kemudian kita tadarus, kemudian sambung lagi dengan kita buat ibadah waktu malam. Itu semua ibadah yang disebut sebagai mendirikan malam. Dan pada waktu malam ni, pada waktu siang, yang utamanya adalah puasa. Itu pada waktu siang. Adapun pada waktu malam, ibadah utama pada waktu malam pada bulan Ramadan adalah mendirikan solat tarawih. Kerana solat tarawih ni dia tak ada pada bulan-bulan lain. Kalau solat tahajud ada bulan lain, boleh sembahyang bulan lain. Solat duha ada sembahyang, ada bulan lain. Solat-solat yang lain ada pada bulan lain. Tapi solat tarawih hanya khusus Allah Ta'ala berikan kepada kita pada bulan Ramadan sahaja. Jadi
kalaulah kita tak bolehlah nak buat ibadah lain tu banyak. Macam siang tu kita, macam tadi lah, macam waktu siang kita tak boleh nak baca Quran banyak, orang semua jaga puasa tu elok-elok sekurang-kurangnya. Tapi pada waktu malam ni, kalau nak baca Quran banyak tak boleh. Kita nak berdiri malam solat tahajud sampai ke pagi, kita tak boleh. Nak bangun sok pagi tu nak sembahyang tahajud 2 rakaat pun tak boleh. Maka paling kurang lah untuk kita dapat grab, untuk kita dapat ambil faedah daripada hadis Nabi tadi, sekurang-kurangnya kita kena mendirikan solat tarawih. Tak boleh tinggal. Jangan tinggal. Kalau kita tinggal solat tarawih, hak lain-lain tu kita akan lebih mudah untuk tinggal. Kalau solat tarawih pun kita tak boleh buat kerana kita lebih utamakan kita jaga gerai kita. Kita lebih utamakan untuk kita jaga perniagaan kita, maka dibimbangi. Kita bimbang Ramadan kita itu akan berlalu dengan sia-sia. Dia akan berlalu dengan sia-sia, dan mungkin kita tak rasa rugi di dunia, tapi kerugian kita yang amat sangat, bukan sedikit punya kerugian. Kita akan merasa sangat rugi apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan dibentangkan amal kita satu persatu. Kita akan melihat dengan perasaan penuh penyesalan. Kenapa? Kerana Allah berikan kepada kita peluang. Allah Ta'ala bagi kepada kita satu benda yang sangat hebat, tapi kita mensia-siakan dia. Sidang mendengar muslimin muslimat dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam beberapa minit yang terakhir saya ingin mengajak kita semua, semasa kita berada dalam bulan Ramadan ini, dengan sedaya upaya, dengan penuh keazaman, dengan penuh keinsafan, kita marilah sama-sama kita menghayati bulan Ramadan ini dengan penghayatan yang bersungguh-sungguh, dengan akal yang Allah berikan kepada kita, dengan kebijaksanaan yang Allah berikan kepada kita, dengan kesihatan yang Allah berikan kepada kita, dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Kita cubalah memandang dengan hati kita akan nikmat yang Allah bagi ni dekat kita. Jangan mensia-siakan. Jangan sia-siakan walaupun sedikit. Pesanan ni untuk diri saya khususnya. Duduk dalam bulan Ramadan ni supaya tak terleka. Walaupun perkara itu susah untuk kita laksanakan. Kerana kita ni sentiasa dipesongkan oleh keinginan hawa nafsu kita. Keinginan hawa nafsu kita ni suka kepada perkara-perkara yang jahat. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu itu sentiasa menyuruh kita melakukan perkara-perkara yang jahat, kecuali kata Nabi Yusuf alaihissalam, illa ma rahima rabbi, kecuali dengan rahmat daripada Tuhanku. Jangan pendengar sekalian, rahmat Allah Ta'ala ni dalam bulan Ramadan ini sangat banyak, sangat jika kita kata sentiasa merahmati kita. Rahmat Allah Ta'ala ni sentiasa turun kepada kita dalam bulan Ramadan. Jadi sebenarnya kalau kita ambil peluang sungguh-sungguh dengan rahmat Allah Ta'ala yang berikan kepada kita dalam bulan Ramadan ini, kita mampu untuk mengawal nafsu kita, ataupun kita menolak segala ajakan jahat nafsu kita kalau kita sungguh-sungguh merasai rahmat Allah Ta'ala itu. Kata Nabi Yusuf AS, nafsu jahat ni kalaulah Allah Ta'ala tak bantu kita untuk kita lawan dia, maka kita akan mengikut dia. Di bulan Ramadan ni rahmat Allah Ta'ala ni sangat banyak, maka mudah-mudahan dengan rahmat Allah Ta'ala itu bantu kita untuk kita lawan nafsu kita, nafsu makan kita. Disebut dalam kitab, beberapa kitab tasawuf, antaranya kitab Penawar Bagi Hati pun ada sebut, kitab-kitab tasawuf yang lain pun ada sebut tentang
di antara kunci-kunci untuk merasai kelazatan dalam beribadah. Ni kita boleh ambil untuk bulan Ramadan ni lah. Kita berada dalam bulan Ramadan ni, kita nak merasai kelazatan ibadah tu, di antara kunci-kuncinya adalah berada pada cara kita makan dalam bulan Ramadan. Kerana makan itu dia boleh antara faktor yang boleh menjadikan, yang pertama sekali, hati seorang itu boleh menjadi keras kalau dia makan terlalu banyak dan terlalu kenyang. Yang ni cuba elok dalam bulan Ramadan. Ini selain daripada saya sebut tentang puasa tadi, kita dengan mendirikan malam, dengan tarawih dan solat tahajud dan lain, di antara faktor yang lain yang boleh memberikan kekuatan kepada diri kita untuk kita beribadah dalam bulan Ramadan ni adalah kita mengawal perut kita daripada sentiasa merasai kenyang. Kerana kenyang itu, yang pertamanya, dia boleh menyebabkan hati kita keras. Bila hati kita keras, kita susah nak menangis dalam bulan Ramadan. Susah nak menangis. Patutnya bulan Ramadan ni bulan kita kena banyak menangis. Kena minta ampun kepada Allah, kita kena banyak rasa bersalah, menginsafi segala salah silap kita. Tapi kerana kita banyak makan, waktu sok tu kita makan dah banyak. Lepas tu waktu buka puasa kita hantam lagi sampai kenyang. Lepas tu sehari lepas daripada tarawih kita makan lagi. Menyebabkan apa? Menyebabkan hati kita tidak mampu untuk menangis, merintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bila kita terlalu kenyang. Ada banyak lagi dah, saya ambil beberapa perkara sahaja. Kalau kita terlalu kenyang dalam bulan Ramadan ni khususnya, kita akan merasa malas untuk beribadah. Jangan kata ibadah yang berat, ibadah yang ringan-ringan pun kita berat nak buat. Contohnya nak selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, atau sallallahu alaihi wasallam. Kita nak sebut sallallahu ala Muhammad, nak sebut yang paling ringan pun kita akan rasa berat. Kerana apa? Kerana perut kita sentiasa kenyang. Sehingga orang tu dia makan waktu sok tu, dia makan itu, aku nak makan ni tu, nak standby sampai waktu buka puasa lagi supaya tak rasa kenyang. Itu bukan maksud kepada kita makan sok. Kita makan sahur tu hanya untuk kita lapik perut kita supaya perut tak masuk angin, supaya perut kita ni tak kena gastrik. Kita makan tu, makan sedikit sekadar yang perlu je. Tak perlu kita sampai kenyang. Bukan untuk sampai kenyang. Kerana mudarat daripada kenyang tu, daripada hati kita keras, dan daripada kita rasa berat nak beribadah, nak sembahyang tarawih pun rasa berat. Jadi malas, rasa malas nak sembahyang tarawih. Pasal apa? Pasal kita terlebih makan. Baik. Dan yang ketiga daripada faktor yang biasa berlaku, saya sebut benda ni sebab biasa berlaku dalam bulan Ramadan ni bagi kita semualah, adalah bila kita banyak makan ini akan menyebabkan kita hilang kelazatan dalam beribadah. Bulan Ramadan bila bulan ibadah, bila hilang lazat habis lah. Bila hati kita tak boleh menangis, bila keinginan kita nak beribadah pun kurang. Dan kalau kita beribadah pun, kita beribadah dalam keadaan kita rasa malas, kita rasa tak lazat. Mayan tarawih habis raja duk tengok jam, bila nak habis tu imam ni. Awak lah tu imam ni baca panjang sangat. Padahal biasa je kan, habis pukul 10, 10.30 tu biasa. Jarang nak habis pukul 12. Jarang sangat. Rasa macam tak ada pun kat Malaysia ni. Kat Mesir dulu ada, tempat saya mengaji dulu, habis pukul 12, pukul 3 pagi, ada yang sampai subuh kan. Dekat Indonesia ada di Temboro, tak silap saya semayang sampai habis semalam 30 juzuk. Tapi orang boleh ikut sebab apa? Sebab dia ada kelazatan dalam beribadah. Jadi sebagai kesimpulannya, untuk pertemuan kita pada hari ini dalam bulan Ramadan ni, saya nak mengajak kepada diri saya dan juga kita semua untuk kita ingat balik tujuan Allah jadikan kita adalah untuk kita beribadah kepada Allah. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan yang Allah Ta'ala jadikan untuk kita mengembalikan rasa sebagai hamba yang perlu mengabdikan diri kepada Allah. Jadi kita ambil peluang tu.
Ambil peluang tu, dan Allah akan bagi. Yang penting hati kita nak, Allah akan bagi. Jangan hati kita tolak daripada awal. Hati kita nak, Allah akan bagi. Rasa tu Allah akan bagi. Yang kita usaha je, kita buat saja. Allah Ta'ala suruh apa, kita buat. Dan jaga puasa kita dengan bersungguh-sungguh pada waktu siang. Kalau tak boleh nak buat ibadah banyak-banyak, elakkan daripada buat dosa. Panca indera, mata, telinga, mulut, usahakan dalam bulan Ramadan ni janganlah cakap benda sia-sia tu banyak-banyak. Kurangkan. Lebih lagi benda yang haram, tinggalkan. Kalau boleh tinggalkan terus. Ingat, aku berpuasa, aku tak mau puasa aku lagi daripada 100%, tiba-tiba tinggal 10% saja. Waktu buka puasa tinggal 10%, tak apa. Waktu malam, jangan, usahakan jangan sesekali ada niat dalam hati untuk tidak menunaikan solat tarawih. Kerana solat tarawih itu adalah satu amalan yang akan memberikan begitu kesan yang begitu besar kepada kita dalam bulan Ramadan ini. Dan yang terakhirnya, sama-sama kita menjaga makan kita dalam bulan Ramadan. Buka puasa jangan makan banyak sangat, jangan sampai rasa kenyang. Cubalah untuk kita tidak merasai kenyang dalam bulan Ramadan. Saya ajak diri saya dan juga sidang penonton sekalian, muslim-muslimat sekalian, untuk latih diri kita. Tak apa makan kat masjid pun tak apa, makan kat mana pun tak apa, tak ada masalah. Sebab tu buffet ni kalau boleh tak payahlah. Tu nasihat lah. Kalau tak boleh buat pun tak apa. Sebab orang pergi makan buffet ni nak makan banyak. Tapi kalau boleh, elakkan buffet dalam bulan Ramadan, kerana dia akan memberikan kita satu kesan yang buruk kerana kita terlalu kenyang. Jadi saya doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita pada bulan Ramadan ini untuk kita beribadah dengan bersungguh-sungguh, merasai kelazatan beribadah dalam bulan Ramadan, dan akhirnya kita keluar daripada bulan Ramadan dengan mendapat satu nikmat yang begitu besar yang Allah akan kurniakan kepada kita, iaitu penghapusan daripada seluruh dosa-dosa yang kita pernah lakukan dalam kehidupan kita. Dan di akhirat kelak kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita dibenarkan untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mohon maaf atas kekurangan, kesilapan, atas ketelanjuran dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, merahmati kita, dan mengurniakan kepada kita husnul khatimah di dalam amal kita dan juga dalam kehidupan kita. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah, yang kurang, yang silap, saya mohon jutaan kemaafan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.